Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan alhamdulillah kehadirat ilahi kerana memberikan kita ruang dan kesempatan untuk diuji dan seterusnya, untuk diberikan cabaran-cabaran yang lebih panjang yang kita tak tahu. Mudah-mudahan kita dibangunkan kekuatan melalui tragedi-tragedi yang sedang kita alami, insya-Allah. Juga kita panjatkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kepada junjungan besar sebagai sebahagian daripada sebab kita layak untuk masuk ke syurga Allah, insya-Allah bersama baginda. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Puan Salwa kita yang berusaha berhempas pulas untuk menjadikan hari ini hari kenyataan, bersemuka. Artinya kalau orang dulu kata bersemuka tu gaduh. Sekarang ni sudah jadi bersemuka, tak artinya bertemu muka. Tidak lagi hanya bertemu muka dalam FB ataupun dalam online dan sebagainya. Jadi ini terima kasih ucapkan pada Puan Salwa dan seterusnya pada semua muslimah yang dipilih Allah seluruh datang kuasa, dan tuan-tuan yang teman-teman kami, mudah-mudahan dengan bertemankan jejaka-jejaka kita akan lebih tabah, lebih sabar, dan kita mengharapkan juga jejaka inilah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka dan akan membimbing kita masuk ke syurga Allah, kerana mereka merupakan sebahagian daripada jambatan-jambatan yang Allah bekalkan untuk kita meraih syurga. Jadi sekali lagi, walaupun jumlahnya 6 orang, tapi sangat mahal harganya. Kerana satu Masjid Al-Falah hanya satu laki-laki diperlukan untuk jadi imam. Jadi ada 6-7 imam ni hebat dah. Jadi terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan, kerana keberkahan, kita kata pemberatan yang diberikan kepada lelaki lebih jauh besar daripada perempuan. Jadi kalau kita dapat redha Allah, dapat redha suami, pasti dan sudah jadi muslimah, sudah menjalankan tugas sebagai hamba Allah, sudah menjalankan tugas sebagai pengikut Rasulullah, insya-Allah jalan-jalan ke syurga adalah jalan-jalan yang paling antara yang mudah, insya-Allah. Mudah-mudahan ini harapan kita, sama ada kita ini akan menempah syurga sendiri ataupun akan melalui jambatan-jambatan yang disenaraikan oleh Allah melalui suami dan sebagainya. Jadi janganlah yang tak ada suami susah hati pula, macam manalah kami nak ke syurga. Itu salah lagi. Kan pintu syurga tu ada banyak, 7 atau 8. Maknanya ada sebahagiannya ada pintu sedekah, pintu solat, pintu puasa, pintu macam-macam pintu ada. Jadi maknanya kita tempah lekuk mana pula kepada yang kita kata kalau tidak dapat menempah melalui suami. Dan syukur juga sekali lagi kita masih dalam ujian, dalam tatapan Allah, dalam genggaman Allah, boleh dibekalkan dengan cabaran yang tidak nampak. Setelah 2 tahun diberikan cabaran yang tidak nampak, kita nak melihat apa ada rahsia yang Allah nak bagi, supaya kita benar-benar redha, bukan sekadar di bibir, tapi redha harus dalam perbuatan. Redha mesti dalam hati, redha dalam niat. Maka kekuatan siapa sahaja yang dipindahkan, bersyukurlah, kerana berpengalaman berpindah bukan perkara mudah, dan nak dapat duduk kemah bukan mudah. Sebab itu siapa sahaja yang sudah mengalami banjir, baru dia dapat tahu, dia akan rasa bahawa Allah masih sayang dan sangat sayang pada mereka. Dan kita ni, kalau kita kata kemarin 2 tahun yang lalu Allah bagi musuh atau ujian tak nampak, kita juga masih kelang kabut. Yang sudah jadi mangsa, yang belum jadi mangsa, yang paling takut yang belum jadi mangsa, yang dah jadi mangsa tu insya-Allah lah. Tapi kena juga kawan saya yang sudah di vaksin 2 kali, tetap landed juga ke hospital, kerana itu yang Allah mahu. Umi di Sungai Buloh 14 hari pada bulan April yang lalu. Syukur alhamdulillah diberi kekuatan, akhirnya dibenarkan untuk terus hidup juga untuk beberapa hari lagi. Maka ini juga satu daripada ujian dan sentuhan. Oleh kerana sentuhan tak nampak itu menyebabkan orang masih tidak lagi jumpa Allah. Masih juga maksiat, masih juga bergaduh, masih juga bercerai-berai, masih juga perang, masih juga tak nampak Allah.
masih juga tak merasa bahawa Allah sedang pegang dia, Allah nak ajak dia, Allah nak pujuk dia. Masih ada fitnah terbang sana sini, rasuah sana sini, bergaduh sana sini, dari atas sampai ke bawah, dari yang ada ilmu sampai yang tak ada ilmu. Maka Allah kata, kamu tak baca apa yang aku bagikan. Yang mati, ya Allah, tiba-tiba dan sebagainya juga tidak jadi pengajar. Kalau perkuburan Shah Alam pernah mengkuburkan 48 jenazah sekaligus, artinya satu hari 48 jenazah. Itu pun tidak mengajar juga orang Shah Alam untuk dekat dengan Allah. Akhirnya tempat yang tak pernah banjir Allah sentuh. Allah bagi musuh yang nampak pula, ujian yang nampak depan mata. Kalau mula-mula tak nampak, kali ini aku bagi yang nampak. 2 hari setengah saja hujan. Kalau Kelantan Terengganu berminggu-minggu hujan, tak juga, setengah mati, tak ada rumah hanyut. Kerana mereka sudah lumrah, kerana lokasi. Shah Alam, Umi ambil Shah Alam sebab Umi izinnya Allah, rumahnya macam pulau. Ada 2-3 blok yang tak kena, lain semua air. Jadi tak boleh keluar, tak boleh masuk. Walaupun air tak masuk ke dalam rumah. Ini kekuatan. Maka sekali lagi, apa yang Allah nak minta kita baca? Kita kata langit menangis kerana harus menurunkan air sejumlah yang sangat panjang dan banyak sangat besar. Bumi menangis kerana menampung hingga tak tertampung, sehingga terpaksa menjala ke tempat-tempat yang tak sepatutnya menjala, menenggelamkan tempat yang tak sepatutnya tenggelam. Ini kekuatan yang harus kita baca secara ilmiah juga secara iman, bukan sekadar secara fizikal. Kerana rata-rata bila banjir orang sibuk pasal bantuan, kerana itu yang kita nampak. Tapi berapa ramai yang sibuk untuk mencari bantuan dari Allah? Berapa ramai yang menyerah diri kepada Allah? Mangsa banjir yang diselamatkan tak solat juga, walaupun sudah dipindahkan tu, duduk di masjid. Bayangkan macam mana Allah murka. Masjid dilarang-larang, disyarat-syarat untuk masuk. Tapi ke shopping kompleks tak pernah ada syarat, tak pernah ada apa-apa scanning yang mengatakan kamu jaga jarak, jaga itu. Tapi masjid, ya Rabbi, sangat sulit. Akhirnya Allah kata, aku buka masjid tanpa SOP kamu. Aku buka masjid tanpa perintah-perintah dari kamu. Aku buka masjid kerana atas perintah aku. Ni kekuatan yang nak demam. Budak kecil tak boleh, budak-budak tak boleh. Akhirnya anak-anak jadi apa kita pun tak tahu. Allah ajar kita, wahai masjid, bagi semua orang masuk. Jangan banyak sangat pantang larang. Kenapa kita terlalu akur sehingga kita meninggalkan Allah, sehingga Allah terjunkan kita ke dalam lembah yang sangat-sangat memilukan. Tak boleh keluar saja sudah sangat sedih, apalagi yang jadi mangsa. Apalagi apa yang kita kata, adakah kerana tak masuk banjir ke rumah kamu senang hati? No. Allah sedang uji kamu sejauh mana kamu ada simpati, sejauh mana kamu rasa nak gerak tangan nak bantu, sejauh mana kamu rasa memikir apa bentuk bantuan yang kamu nak bagi. Bagaimana kamu nak melayakkan diri kamu sebagai hamba Allah setelah Allah bagi rumah kamu tak kena air. Okay. Ini kekuatan yang nak kita bangun. Jadi sekali lagi, tolong revise balik peraturan masuk masjid. Allah dah potong semua peraturan, masuk semua. Okay. Kerana Allah murka. Sudah dibagi berbagai ujian, kamu masih leka. Quran masih tak nampak, akhirnya Quran tenggelam. Malam sebuah rumah dikunjungi oleh sahabat. Okay. Tengok kitab Quran bertabur untuk dikeringkan agaknya, kata. Habis tenggelam, kamu tak sempat baca. Maka kita baca. Mari kita baca sama-sama, yang tenggelam, yang tak tenggelam, yang kena, yang tak kena. Harus merasa bahawa ini kamu akan disemak, ditanya Allah, apa kamu fikir, apa kamu buat, apa kamu bagi. Kalau dah tua macam Umi tak boleh pergi ke lapangan, pergilah cara mana pun. Masuklah online mana pun, RM10 ke RM20, RM30. Ya Allah, ya Tuhan, ini yang aku mampu bantu, mudah-mudahan ini berkah ya Allah, untuk aku, bukan untuk mereka. Untuk mereka tak cukup.
Sebab itu jangan fikir kita ada apa. Kita ada apa. Walaupun bagi RM10 masuk tabung, tak kira tabung mana, itu tetap bukan untuk bantu mereka, untuk bantu kita, supaya ada jawapan nanti dengan Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh burung pipit untuk memadamkan air, memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Binatang yang besar kata pipit, kamu tak akan mampu memadamkan api itu kerana apinya sudah menjulang sampai ke siling. Aku tak mampu memadamkannya, tetapi sekurang-kurangnya aku ada jawapan depan Allah. Aku berusaha sama-sama untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Itu burung pipit besar genggam kita je. Maka cuba renung balik. Apa Allah tegur untuk kita yang tak tenggelam? Apa Allah bagi untuk yang tenggelam? Yang dapat setengah, dapat suku, sampai bumbung, rumah hanyut, kereta hanyut dan sebagainya. Semak balik, beli kereta duitnya halal ke tidak? Buat rumah caranya betul ke tidak? Membelinya ada rasuah ke tak ada rasuah? Di rumahnya ada yang namanya raudah atau tidak? Ada nama tempat sujud ke tidak? Ada tamunya baca Yasin ke tidak? Ada sudut baca Quran ke tidak? Ada anak sampai tak tahu di mana kiblat di rumahnya. Ini membuktikan rumah kita tak jadi raudah, maka Allah basuh. Rumah tempat bergaduh Allah tenggelamkan. Mudah-mudahan tenggelam ataupun hujan lebat ini membunuh semua coronavirus. Tapi masih kata bertambah juga orang-orangnya. Kerana Allah sudah bagi dua. Dia belum lagi bagi macam di Palu. Kalau kita masih tak juga dekat dengan Allah, kita juga akan jumpa namanya tsunami Aceh. Kita juga akan jumpa namanya tsunami Lombok. Dan kita juga akan jumpa apa yang terjadi di Palu. Di Palu gabung tiga-tiga. Tengok tanah longsor dari atas siling nanti terus sampai ke bawah. Rumah tenggelam terus, tak nampak bumbu. Okay, Umi tengok takut sangat-sangat. Izin Allah diberi kesempatan. Dapat melawat ke Palu 5 hari. Melihat sendiri di mana tenggelamnya tanah longsornya, tsunami, gempa, tanah longsor, bumi bergerak. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau di tsunami Aceh, kita nampak mayat golek-golek. Kita nampak pokok terbakar. Kita nampak bangunan, apa kita kata kapal-kapal naik ke darat. Tapi di Palu, ya Allah, jauh, dia gabung dengan tsunami, gabung dengan gempa, gabung dengan tanah longsor, gabung dengan bumi tenggelam. Kerana terlalu cuai dengan Allah. Air laut naik hampir 2 km ke bumi. Sama semua bangunan yang ada tepi laut. Kita dapat daripada berita tu banyak ni ya. Sebenarnya banyak ni. Okay. Yang kata jambatan runtuh dan sebagainya. Melihat dengan mata kepala sendiri merupakan satu kesempatan yang sangat mahal untuk membangun diri kita. Sekarang kita sema, aku dah sumbang apa? Tak kira mangsanya di mana. Al-Falah sudah jadi satu daripada pusat-pusat yang dipilih Allah. Adakah sekadar pusat hantar makanan atau pusat hantar doa untuk kepada Allah? Ya Allah, ya Tuhan, jadikan langitmu ini mampu menadah tangan, menadah balik air-air yang jatuh. Jangan limpahkan terlalu besar, ya Allah, Kau penguasa langit. Tampunglah, ya Allah. Jangan lagi turun di tempat kami, kerana kami belum selesai dengan apa yang sudah turun, ya Allah. Bumi dalam genggaman-Mu, ya Allah. Jadi kalau bumi mampu menelan semua yang sedang melempah ini, ya Allah, agar kami berasa Engkau maha dekat, Engkau maha berkuasa dan maha perkasa. Ini yang kita nak angkat, ini yang kita nak rasa. Tapi yang hantar bantuan, yang bagi bantuan, yang terima bantuan, seolah-olah tak ada bantuan Allah. Maka yang dapat ruang di masjid
Anda sudah dipilih untuk masuk syurga. Taubatlah. Kerana anda ditempatkan tidak di sekolah, tidak di dewan mana-mana, tidak di padang mana-mana. Dipilih masuk ke rumah Allah. Tapi rata-rata tak rasa itu penting. Solat hajatnya tak jadi. Yasinnya tak banyak. Yang paling penting nak makan apa? Dijaga makan jasad tapi tak dijaga makan imannya. Tak dijaga makan akidahnya. Tidak dijaga santunnya dengan Allah setelah mendapat ujian. Ujian ini adalah sebahagian daripada hadiah dari Allah. Maka bangun balik kekuatan. Yang sudah kena, yang belum kena, yang akan kena, kita tak tahu. Tak tahu, kita kata hari ni tak kena, pusingan kedua, pusingan ketiga, kita tak tahu. Sama juga coronavirus. Orang sana kena, orang sini kita tak apa. Tiba-tiba dah dalam rumah. Kerana yang kena adalah pilihannya Allah. Rumah tinggi mana, lapis mana, naik sampai atas. Okey? Sebab itu kata Sungai Loy masih tak boleh masuk. Bukan sudah hantar berlori-lori barang, tapi masih tak boleh sampai. Itu mahunya siapa? Jangan kita kata siapa punya kawasan ni, kata dia mana orangnya, mana itu, mana Allah. Ini yang kena cari. Di mana Allah di hati kamu, di mana Allah dalam hidup kita, di mana Allah dalam pekerjaan kita, di mana Allah dalam kita mendidik anak. Kita tak masukkan perintah Allah, peraturan Allah, peranan Allah, sentuhan Allah dalam hati anak-anak. Okay. Akhirnya bila berlaku perkara-perkara ini, cemasnya 10 kali ganda dengan orang-orang yang beriman. Anak muda yang tak solat jumlahnya menggunung. Sebab itu Allah sudah tidak lagi banyak belas kasihan. Bagi dulu. Kalau bagi ini pun, yang pertama tak load, yang kedua tak load, ketiga kemungkinan besar tsunami. Kita tak tahu. Kalau ini yang dapat menjemput orang-orang beriman untuk berjumpa Allah. Seperti mana yang berlaku di Aceh. Semua yang baik-baik diambil semua. Sehingga memberi pengajaran kepada semua yang tinggal. Bersatu, tak mau gaduh. Kalau tidak, tak habis-habis bergaduh. Aceh Merdeka, anak Aceh Merdeka. Perang berpuluh-puluh tahun. Setelah berlaku tsunami, diambil semua yang baik-baik. Diambil semua yang bagus-bagus. Baru yang tinggal memikirkan. Mengapa terjadi di Aceh? Apa yang Allah nak belajar dari Aceh? Sebab itu pengalaman 10 hari, 5 hari di Bandar Aceh, tempat-tempat kejadian, dan 5 hari lagi bertemu dengan mangsa-mangsa yang dapat diselamatkan di mana-mana pun yang berada ketika itu sampai ke Jakarta. Ini kekuatan-kekuatan yang kita harus belajar. Bahawa Allah tidak pilih kamu warak tak warak, jalan semua. Okay, masjid yang banyak pantang larang SOP bergantang-gantang, masuk. Tak payah scan. Tak payah emas. Tak payah ketepek. Tak payah suhu. Kamu kata SOP kamu bagus. SOP aku lebih bagus. Ni yang kita harus belajar. Ke pusat hiburan tak ada pun SOP. Saya baru minggu sudah bawa anak pergi water park Bangi. Berlambak. Sikit pun tak kisah jarak. Sikit pun tak kisah mas. Tak ada siapa ambil pot kata orang. Kenapa yang fokus sangat dengan masjid ni? Bilang kira pakai jari, kamu boleh, kamu tak boleh, kamu boleh, kamu tak boleh. Berapa ramai anak muda, anak-anak kanak-kanak yang patutnya solat Jumaat sudah tidak lagi solat Jumaat. Hangga lupa ke Jumaat. Kerana pantang larang yang kita kata takut dengan manusia tapi tak takut dengan Allah. Tak ramai yang fight. Tak ramai yang hantar surat. Kenapa nak masjid berkira sangat? Dah tengok kat supermarket berlambat-lambat. Tengok kat mall gantang-gantang. Ini kekuatan harus kita mencabar masjid. Kalau semuanya bersatu. Kenapa pantang larang besar sangat dengan masjid?
Sehingga dikira-kira, dipagar, catu macam kastang. Okay. Ini Allah marah, Allah murka. Ada yang dimatikan, ada yang dihidupkan. Mudah-mudahan dia menjadi satu daripada hadiah untuk kitab kita berfikir. Mengasuh hati, membasuh jiwa, membasuh akal supaya kita benar-benar merasa bahawa hidup ini tidak bebas dari cengkaman Allah. Apa yang Allah mahu akan terjadi, bukan apa yang kita mahu. Apa yang kita hajat dan apa yang Allah hajat kadang-kadang tidak bercantum. Maka dengan sebab itu kepada semua mangsa, memang harapkan kalau yang ada di sini tolong balik taat dengan Allah. Biar makannya sikit, jangan amalnya sikit. Kita keluh kesah makannya sikit, kami tak makan. Tak kisah kita, aku solatnya sikit, baca Qurannya sikit. Siapa pun tak nak hantar bantuan, kerana kamu mengharap dengan manusia. Allah kata bila kamu harap dengan manusia, aku serahkan hidup kamu dengan manusia. Kamu tak ada tangan. Walaupun jerit-jerikau atas bumbung atas mana, Allah Maha berkuasa. Pertolongan Allah sangat dekat. Berapa orang yang nampak air nak naik, ya Allah, ya Tuhan bantu kami, ya Allah. Bagi kami sempat begitu dan sempat begini, ya Allah. Bagi sempat keluar, sempat selamatkan apa yang patut, ya Allah. Tak ada. Kelang kabut sayang barang, sayang kata. Tapi tak sayang iman. Sedangkan ketika itulah paling senang untuk suntik pada anak Allah ada. Apa yang terjadi maunya Allah. Kita redha dengan apa yang Allah bagi, Allah ganti dengan yang baru. Jangan susah hati, ada keretanya hanyut, tapi susah hatilah imannya hanyut. Kita tak tahu bila lagi kita nak insaf. Maka mudah-mudahan sedikit perkongsian ini, minta maaf terkeluar tajuk lah sikit, tajuk je lain atau macam mana. Itulah jadi motivator ni payah aja. Maka sekali lagi tolong jahit balik iman kita yang koyak. Tolong bendung balik nafsu-nafsu yang meluak-luak, sehingga Allah jadi kecil, dunia macam jadi besar. Matlamat hidup jadi tak jelas. Aku nak dapat syurga dunia, aku tak nak dapat syurga akhirat. Kadang-kadang korbankan syurga akhirat untuk mengejar syurga dunia. Oleh itu sekali lagi kita diminta jangan terlalu sayang dengan dunia ini. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Apa yang kita bekalkan untuk kita bawa balik tempat meninggalkan dunia ini. Ini yang harus jadi fokus. Yang tak kena jangan senang hati. Allah tengok iman kamu besar mana. Allah tengok sayang kamu dengan umat, dengan hamba Allah banyak mana. Prihatin kamu banyak mana. Makan tak habis masuk tong sampah. Ada di bawah yang tak ada makanan. Jadi nak buang makanan tolong tengok. Tapi semua laporan daripada majlis angkat sampah makanan adalah yang paling banyak. Anak kita paling manja. Makan roti kulit tak makan. Makan nasi tak ada ayam Kentucky tak makan. Ini Allah uji. Kamu nak bagi anak suap anak makan saja, ataupun nak suap sekali dengan imannya, dengan pembekal makannya, dengan pembekal airnya, dengan pembekal kesehatannya, dengan pembekal tempat singgahnya. Masih sempat singgah dan tempat singgahnya pula di masjid. Ya Allah, syukur alhamdulillah. Jadi kita jangan rebut raudah yang ada di Madinah aja. Ini raudah kita yang dekat sekali. Kalau raudah ini pun kita tak kisah macam mana dia dapat kesempatan jumpa raudah di Madinah. Contoh, kalau tak ingat Nabi di sini macam untuk apa nak rebut-rebut cari raudah, berentak-rentap nak cari makam Rasulullah. Maka Rasulullah tidak ada maknanya pada kita. Kalau di sini, di hati kita, di iman kita tak lekat Rasulullah sebagai contoh. Rasulullah juga susah. Rasulullah juga diuji. Rasulullah juga menderita. Rasulullah juga tak makan. Rasulullah perang secara fizikal. Kita baru perang emosi. Kita baru perang emosi. Masih banyak air, minum aja air. Tak minum, tak makan 3 hari belum mati, tapi tak minum saja yang mati. Minumlah apa air yang ada. Tapi doa kami dah lama bekal tak dapat, siapa pun tak datang. Siapa nak bagi? Allah bagi kau doa kita. Mudah-mudahan selepas ini kita terus mengangkat tangan, ya Allah, tampung ya Allah. Tampung air di langit, jangan tumpah lagi ya Allah.
Ya Allah, jadikan bumi tempat menelan semua air. Ini doa-doa yang dipakai ketika Nabi Nuh bangun kekuatan. Allah boleh sampai keluarkan air dari bumi dan keluarkan air dari langit. Hujannya sikit tapi kenapa buminya melimpah ruah? Alasannya ombak naik lah, pasang lah, apalah, empang naik lah. Semua itu kerana mahunya Allah untuk merasa. Jangan rasa duk Shah Alam sombong sangat. Kami jauh dari banjir. Kami, Allahu Akbar. Mi sebut Shah Alam sebab Umi kat Shah Alam. Yang orang lain kecil hati pula susah lah, okay? Jadi pulau, tak boleh keluar. Tak kena air tapi tak boleh keluar. Jadi apa je mana? Dan kita tak bersedia nak cari makanan ke apa ke benda. Kata makan apa yang ada, buat bubur sudah. Yang pening kepala. Kan? Tak ada elektrik 2 hari 2 malam. Setengah mati baru tahu. Okay? Di Palu 15 hari tak ada elektrik. Bayangkan tak ada makanan. Gelap gelitap. Itu sebab kita kata sekali lagi, kalau kita sudah melihat sentuhan Allah yang lebih buruk, kita pasti harus berhati-hati. Tapi puas kita cakap tsunami COVID-19 adalah hadiah dari Allah. Tapi masih juga maksiat berlambat-lambat. Masih juga yang datang kaunseling untuk bercerai, untuk berpisah. Anak nak bunuh diri, ya Allah, ya Tuhan ya Karim. Walaupun tepi KP, tepi klinik kaunseling ni buka. Tolong doktor, tolong doktor, tolong doktor. Keluar surat untuk polis untuk membolehkan mereka datang. Sedangkan kita sudah terkumpul. Allah kata kamu selama sangat tak berkumpul dengan anak. Tapi kita tidak mengambil itu sebagai iktibar untuk mengenali anak kita, menanamkan akidah. Kita susah hati, bergaduh, perang, stres, stroke kerana PKP. Sedangkan itu lantai yang Allah sediakan untuk kamu balik sujud bersama anak-anak kamu. Untuk balik kamu merasa bahawa aku lebih berkuasa dari yang lain. Untuk memberitahu pada kita, aku boleh buat apa saja tanpa kamu nampak bendanya. Tiba-tiba mati je. Masih ramai masa PKP tak ada ayah yang jadi imam. Allah, ini kekuatan-kekuatan. Maksiat masih melambat-lambat, terutama yang dapat kebenaran keluar masuk. Orang besar-besar semua dapat kebenaran. Doctors, manager, semua yang besar-besar ke atas. Saya kata macam mana boleh ronda juga? Dia dekat besar. Boleh ronda sampai Kelantan Terengganu. Kebenaran itu digunakan untuk maksiat. Allahu Akbar. Kalau dibacakan kisah yang datang sangat menakutkan. Okey, itu sedikit kita ni minta, sebab itu cubalah menangis. Cuba semak diri kita. Umi bawa sedikit apa yang dimaksudkan dengan tangisan. Kalau menurut Ibn Qayyim Al-Jauzi, okay, kita kata ada sebanyak 12 bentuk tangisan seorang yang beriman. Okay, 12 bentuk sebelum kita masuk kepada tajuk yang dibagikan pada Puan Salwa. Mari kita semak, ada tak kita menangis dengan 12 ataupun dengan 11 tangisan ini. Okay. Satu dikata berapa ramai yang menangis kerana takut dengan Allah. Kita nak semak diri kita. Berapa banyak kali kita menangis kerana takut dengan Allah. Bukan takut dengan apa ujian-ujian Allah. Takut dengan Allah. Sama ada kamu diuji atau tak diuji, kamu dibagi cubaan atau tak dibagi cubaan, kamu dia bagi sihat atau dia bagi sakit. Berapa banyak kamu menangis kerana takut dengan Allah. Kerana ini satu penanda, satu sebab kamu layak atau tak layak masuk syurga. Tak layak ibadah kamu diterima kalau kamu tidak beribadah ada rasa takut. Ini kekuatan yang kita nak angkat, semak balik. Sebab itu setiap ibadah mesti di dalamnya ada 2 perasaan. Harap-harap cemas. Ya Allah, air naik ni, ya Allah, air naik ni, cemas. Tapi tak pernah merasa cemas. Ibadah yang kita lakukan ini seolah-olah dah free of charge masuk. Dah. Free of charge Allah terima dah. Dah maaf banyak. 2 perasaan ini harus mesti mengiringi setiap ibadah kita. Sebab itu kita diminta menangis. Kalau kita tak mampu untuk menangis, hati kita sangatlah keras.
Perasaan kita sangatlah kering, mana mungkin memahami perasaan orang lain. Mana mungkin ada simpati dengan orang lain. Ini tidak hurai panjang, tapi hanya nak bagi isi-isinya untuk anda jadikan senarai semak. Aku banyak menangis kerana apa? Tadi menangis kerana kita katakan takut dengan Allah itu paling besar. Sebab takut dengan Allah akan menjadi kita waspada. Waspada dengan Allah, kita akan merasa setiap gerak-gerik kita akan dilihat Allah, dirakam Allah. Ini kekuatan akhirnya ibadah kita dapat sedikit rasa khusyuk. Dan apa yang kita nak merasa setiap kali kita bergerak, walaupun dalam mana keadaan sekalipun, CCTV Allah ada dengan kita. Ini orang yang takut dengan Allah. Nak cakap boleh cakap ke tak cakap, nak bagi ke tak bagi, nak buat ke tak buat, nak tolong ke tak tolong. Takut dengan Allah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, menangis kerana kasih sayang dan lembut hati. Okay. Sayang dengan anak, nak masuk asrama, nak keluar asrama, nangis semuanya. Yalah, bagi sayang, nak belajar kan. Hatinya lembut. Isteri menangis tengok suaminya sakit, ya Allah. Nah, itu hatinya lembut. Okay. Ketiga, kita kata kita tidak, minta maaf tak ulas panjang, menangis kerana cinta. Cinta mana yang kita buru? Cinta mana yang kita simpan? Cinta manusia, cinta harta, cinta dunia, atau cinta Allah dan Rasulullah? Cinta ilmu atau tidak? Cinta makanan atau cinta ilmu? Cinta majlis atau cinta kuliah? Ini kekuatan yang nak dibangun. Sebab itu tadi kalau orang kemah, kalau orang dulu kata sempit apa, bawa perotan tu, jom pergi. Okey. Kalau aku sempit kan, maknanya dia bawa rotan ketepeng. Kita dah bagi kemudahan, datanglah sekejap, bukan lama pun, 1 jam je. Tapi sakit nak datang dengan 1001 alasan, kerana tidak lagi ada rasa cinta dengan Allah. Tidak lagi merasa hadiah yang Allah bekalkan sekarang dalam kemah, luar kemah, ada makanan, tak ada makanan, itu mahunya Allah. Orang dapat banyak, aku dapat sikit. Orang dapat itu, kita akhirnya dengki pula situ, berebut pula kat situ, marah-marah pula kat situ. Kenapa tak bagi banyak? Kenapa bagi sikit? Kenapa dia dapat kemah, kenapa kami tak dapat? Lah, perang lagi. Kerana tidak pernah mencintai apa yang Allah anugerahkan. Tidak pernah mencintai dirinya, apalagi nak mencintai imannya, mencintai hatinya, mencintai perasaannya, mencintai nyawa yang Allah bekal pada kita. Ketiga, kita kata menangis kerana gembira, ya Allah. Keempat, minta maaf, menangis kerana gembira. Okay. Yang pindah gembira atau tidak? Nasib baiklah ada. Nasib baiklah ada. Nasib baik tu gembira tak? Nasib baik tu gembira tak? Kan tak tahu tu. Dapat makan ni gembira tak? Hari ni pagi tadi dapat suap nasi, gembira ke tak? Kita nak gembira yang besar-besar. Ya Allah. Dibagi bantuan nak pilih-pilih, ini tak ada, ini tak, ini. Pilih lagi. Allah, ini Maggi je pakai hal. Ya Rabbi. Ini pengalaman. Sebab main dulu NGO ni buat kerja batak, kata kerja tak ada gaji. Tapi dah tertua ni kita pakai NGO ke Australia lain lah pula. Contoh, pakai online banking pula. Contoh, bukan nak kata riak ujub. Hanya mereka yang terdedah dengan kerja sukarela saja akan merasa bahawa membantu itu sangat bahagia. Cinta untuk memberi, cinta untuk membantu, cinta untuk pergi. Sebab itu Jabatan Umi dulu nak pergi tsunami Aceh, jabatan lain diberi cuti tanpa rekod. Okay. Untuk pergi, tapi Jabatan Umi kena ambil cuti tanpa gaji. Dia tolak gaji 10 hari. Apa nak pergi, apa buat apa? Apa yang ada? Apa yang boleh buat? Ya Rabbi. Sebab orang itu tidak pernah membuat kerja-kerja sukarela tanpa gaji. Itu untungnya kalau kita dapat galakkan anak untuk buat kerja sukarela. Inilah masanya. Kalau dia tak boleh buat apa, melawat je, tengok orang susah macam mana.
Jika tidak, anak kita duduk dalam peti tak tahu apa-apa di luar. Dan dia tak pernah merasa cinta untuk melihat hamba-hamba Allah yang menderita. Cinta untuk membantu. Kerana membantu dengan cinta saja baru jumpa namanya ikhlas. Jika tidak membantu kerana nak di selfie, nak diangkat, nak diingat, nak dikenang, nak di macam-macam. Yang keempat, yang kelima kelima tadi kita kata gembira. Gembira masih hidup. Apa tanda kamu gembira? Gunakan sepenuhnya kesempatan hidup ini untuk dekat dengan Allah. Untuk menyuburkan cinta dengan manusia dan juga dengan Allah. Yang keenam, kita kata menangis kerana menghadapi penderitaan. Orang menderita menangis, tapi dia menangis mengeluh pasal penderitaannya, atau mengeluh ataupun menangis kerana ya Allah bersyukur alhamdulillah. Bantu aku diuji dengan sakit ini saja ya Allah. Ada orang sakit lebih teruk ya Allah. Maka dia menangis dengan penderitaan, dia tak timbul keinsafan, timbul ketaatan. Itu yang kita hendak, bukan menangis pasal apa aku yang kena, pasal apa tak sihat-sihat, pasal apa gitu, pasal apa gini loh. Asal dah vaksin 2 kali masih kena COVID juga lagi. Ya Rabbi. Dah ditidur mati terus. Ada yang hidup, ada yang mati, betul? Kenapa dia ditidurkan hidup? Kenapa suami saya ditidurkan mati? Contoh, bertanya lagi. Apa sebab? Tak sangka. Ini pengalaman melawat jenazah-jenazah yang dikatakan sudah sembuh COVID, maka dimandikan di hospital, boleh bawa balik ke masjid di tempat dia dan kita dapat tengok. Itulah. Orang tu 3-4 orang tu kena ditidurkan, tapi semua elok. Dia seorang aja. Tu pilihan. Bagus semalam cakap elok aja lagi. Itu kerja Allah. Semua tak reda, semua tak terima. Allahu Akbar. Walaupun sudah berapa lama? 2 tahun dia uji dengan COVID. Okey. Maka kalau dapat penderitaan, bermakna Allah nak kamu lebih ikhlas dengan Allah. Allah hendak kita rasa syukur bahawa aku menderita masih boleh makan, masih boleh jalan. Ada orang tak boleh makan, tak boleh jalan. Betul atau tidak? Maka penderitaan itu harus membantu kamu menangis untuk dekat dengan Allah. Untuk diangkat penderitaan. Bukan untuk mengeluh-mengeluh. Bukan untuk marah orang. Kenapa tak bantu? Kenapa tak tolong? Mana pergi wakil rakyat? Mana pergi itu? Mana pergi ini? Law. Kamu yang diuji. Pandai-pandailah nak hidup. Betul? Ini contoh. Yang ke-6. Dah cukup. Yang ke-7, minta maaf nyanyuk dalam tak kuliah. Selalu tak nampak orang. Hari ni nampak orang. Minta maaf Salwa. Maknanya dah COVID 2 tahun, kita dah online 24 jam. Kebanyakannya online lah. Kemudian kita kata yang ke-7, menangis kerana terlalu sedih. Ya Allah, kereta tenggelam 2 biji doktor. Kereta boleh cari, tapi keyakinan susah dicari. Bangun keyakinan dulu. Allah kata apa? Kalau kamu redha apa yang hilang, aku akan ganti dengan yang lebih baik. Oh ya ke doktor? Baru nak masuk sikit yakin dengan Allah. Itu pun tak tahu lekat ke dok. Doktor senang lah, tak kena. Cakap senang lah. Allahu Akbar. Ini bukan kita cakap, Al-Quran cakap, kitab cakap, Nabi cakap. Bila kamu redha dengan apa yang Allah ambil, maka mana Allah akan ganti dengan yang baru, yang lebih baik. Tapi tak mampu nak terima. Tak mampu. Alah, itu bukan bercakap boleh le. Yang buat Allahu Akbar. Sebab itu kata Umi dah direzekikan Allah dari budak-budak lagi dah kena banjir. Okay, naik atas, dah tinggal segini je kat lantai. Kambing duduk dalam rumah. Akhirnya mati kambingnya. Kambing duduk atas katil, barang-barang atas katil, kambing atas lantai. Bela kambing, tapi rupanya sejuk, kambing mati hanyut satu-satu. Contoh, dah rasa makan beranjur, dah rasa makan nasi campur pisang, dah rasa semua dah. Syukur alhamdulillah, maka ready. Lah banjir lah. Biasalah banjir kerja Allah kan. Air je kot. Contoh. Sebab sudah mengalami. Maka penderitaan masa lalu itu merupakan hadiah terbesar untuk persediaan masa tua. Tampatan anak, petan cucu minta maaf banyak lah. Kelang kabut, air hak lutut tak berani ampuh dah. Hak lutut dah. Kita hak pinggang jalan lagi. Nampak ada? Punya takut.
Mudah-mudahan kita katakan belajar dari penderitaan, sebab kadang-kadang kita terlalu sedih melihat apa yang sedang berlaku. Siapa yang tak rasa sedih pada semua mangsa-mangsa yang menderita ini, mana hatinya sangat keras dengan Allah. Sebab itu sedih itu mendorong kita untuk mendoakan. Sedih itu membantu kita untuk menghulurkan bantuan. Okay, ini kekuatan ke-8, betul? Menangis kerana terasa hina dan lemah. Ya Allah, kami ini hamba yang lemah, ya Allah, bantu. Ini kekuatan. Hina, ya Allah, kami diuji, ya Allah. Kalau kami dihina di dunia, jangan kami dihina di akhirat, ya Allah. Ini kekuatan. Hina itu yang kita tidak. Bukan hina memang kita orang miskin, buat macam mana? Siapa kisah kita? Siapa nak bantu kita? Oh, letih juga. Boleh nampak? Bukan itu hina yang kita tidak. Kita pengalaman sebagai anak yatim, orang susah, orang kampung. Kalaulah hina itu, dihina itu, sedar diri ya. Apa kita kata, makan pun tak cukup. Nak pergi sekolah menengah. Allah, comel lah mata muka tu sikit. Duli apa kita yang noreh, kita yang berbenda. Suka kita bukan minta duit kat awak, yang awak sibuk pasal apa. Nampak tak? Dihina macam-macam, tapi bahagia. Itu pendorong paling penting. Bila sudah melalui penghinaan-penghinaan, tak kisah dah orang kata apa. Sebab penghinaan itu membantu mengukuh kekuatan kalau kita berpositif dengan Allah. Nabi susah, Nabi dihina, Nabi dikata, Nabi dibagi macam kamu tak ada apa-apa, kata Mak Mi. Oh, ya juga kan? Ni kekuatan yang nak dibangun. Hina itu bukan hina yang kita nak minta diangkat-angkat, diampung-ampung tak. Saya tak dapat duduk depan, duduk belakang je. Itu berasa terhina. Aku biru juga. Betul ke tak? Dia bagi bungkus besar, saya dapat bungkus kecil je. Oh Allah. Dia hina saya, dia tegur orang tu, dia tak tegur kita. Ya Allah. Nampak? Sedih. Dia tak tegur kita. Dia tegur orang sebelah kita je. Lah, saya kata, apa kena bodoh sangat? Tak salam je, selang. Kadang-kadang kita salam, orang sana dah menegur, kita pun terpusing. Dia salam saya, tak tengok muka saya pun. Sedih. Allah, aku tampar kamu tahu. Mudah sangat nak rasa hina. Okay? Yang ke-9, minta maaf lah. Ini kita nak bagi tahu supaya yang menjadi mangsa jadi tambah kuat. Jangan bawa benda ini jadi menjadi masalah. Menangislah banyak-banyak dengan Allah. Kerana Allah akan angkat air mata itu sebagai sebahagian daripada tanda kamu dekat dengan Allah. Kamu datang jumpa Allah. Kamu nak balik mendapat dakapan dari Allah. Yang ke-9, maaf banyak. Yang ke-9, menangis orang munafik. Menangis pura-pura. Dia pura-pura menangis. Orang lain nangis, dia pun nangis. Tapi dalam perutnya sangat benci dengan orang Islam. Sangat benci dengan Rasulullah. Sangat benci dengan apa yang dibawa Rasulullah. Dan berasa sangat bahagia kalau orang Islam kalah. Dan sangat bahagia orang Islam kalah, dan sangat bangga kalau orang bukan Islam menang. Ini musuh paling ketat, sebab itu letaknya di bawah neraka. Neraka apa kata? Entahlah, neraka yang bawah sekali. Neraka atas bawah, sakar atas lagi. Hawiyah. Neraka paling bawah, sakar atas daripada Hawiyah. Ini kita kata makna kekuatan. Sebab itu Nabi kata, ya Allah, berdoalah kamu supaya kamu dapat selamat dari penderitaan neraka Jahannam. Kenapa neraka Jahannam? Agak-agak ini sebagai selingan. Apa sebab? Orang Islam diminta selamat dari neraka Jahannam. Ini tak belajar lah pasal neraka. Neraka Jahannam, neraka yang paling atas. Okay? Neraka paling atas. Mudah-mudahan setelah dihukum di neraka Jahannam, kamu terlompat balik ke syurga. Sebab orang Islam yang pernah buat dosa akan dihukum mengikut dosanya, kemudian dikeluarkan. Tapi kalau jatuh tahap 2, tahu jatuh tahap 3, susah nak bangun, susah nak keluar. Jadi neraka Jahannam adalah neraka yang paling atas, sebagaimana syurga Firdaus. Kena belajar neraka ni kat mana, siapa masuk sini, supaya kita, aku ni nak masuk mana ke? Sebab itu Nabi Musa bertanya dengan Allah, ya Allah, siapakah penghuni syurga yang paling bawah? Nabi Musa kau. Okay. Kenapa kamu tanya kamu nak yang paling bawah? Kalau oleh kerana aku banyak dosa, aku pernah bunuh orang, dapat yang syurga yang paling bawah, apa jadi lah?
Nampak? Nabi boleh cakap dengan Allah. Kita Nabi bukan, utusan bukan. Doa nak masuk syurga mana? Syurga Firdaus. Tak malu lah. Ya Rabbi, ni kalau bila baca kisah tu, ya Allah, itu malunya aku, ya Allah. Utusanmu yang boleh bercakap denganmu, mohon syurga yang paling rendah. Aku yang bergelimang dosa ini, ya Allah, mohonnya nak ada syurga Firdaus. Pertimbangkan, ya Allah. Paling penting aku nak masuk syurga. Ni orang-orang yang moderate, tak payah nak. Boleh kita minta yang tertinggi, tapi ibadahnya tertinggi ke dah. Ibadah separuh-separuh nak minta Firdaus, bersedar dia gila sikit. Contoh, maknanya kita nak belajar syurga neraka supaya kita tidak sedih yang bukan-bukan. Okay, kita mohon, okay? Jangan sampai menangis sebagai orang munafik. Tengok orang sedih, dia sedih. Tengok orang nangis, dia nangis. Tapi dalam perutnya tak ada apa-apa. Yang ke-10. Betul? Okay. Ada juga orang yang menangis untuk mendapat simpati, belas kasihan dari orang lain. Tolonglah saya. Saya susah. Ada juga orang menangis begitu. Tapi kalau dia benar-benar ikhlas dan dia memohon di tempat yang benar, di tempat yang benar-benar mampu. Tapi kalau boleh kita mohon belas kasihan pertamanya dari Allah, bukan dari manusia. Okey. Yang kita kata, ya Karim, sampai pukul berapa salah? Salwa? Umi sampai pukul berapa? Allahu Akbar. Sikit sebab tajuknya tak sentuh lagi. Okey, yang ke 11. Okey, nak habis dah. Taklah Umi 11.30 lah. Ada minta ke 12. Cantik. Boleh je, no problem, insyaAllah. Dah sampai sini nak balik macam mana? Kalau belum sampai boleh runding, tak pakai lah kan. Ini belas kasihan. Bukan belas kasihan untuk bangga-bangga, untuk riak-riak, untuk ujuk-ujuk nak tunjuk kita baik hati dah. Okay, ini kekuatan yang ke-11. Menangis kerana ikut orang menangis. Okay, kalau boleh jangan, kalau kita tawaf ramai orang menangis, tapi menangis sebab melihat orang lain menangis. Pergi makam Rasulullah, orang menangis. Orang Malaysia paling sikit menangis. Kita pun ikut menangis. Ikut untuk membetulkan balik jiwa, bukan ikut untuk sekadar ikut saja. Okey, ini kenapa dia menangis? Kenapa dia pergi makam Rasulullah nangis? Ya Allah, ya Habib Allah, ya Rasulullah. Contoh. Tapi kita buat dia, ya Allah, berikanlah aku sedikit kemampuan mengalirkan air mata ini sebagai tanda aku tanpa sampai melawat makam Rasulullah. Nak belajar lembut hati. Okay, itu apa yang kita katakan. Sebab itu berusahalah untuk menangis. Salafus salih paling banyak menangis kerana mereka akan terus mengusahakan untuk menangis. Sebab Allah berikan air mata di bawah pelopak mata. Dan rasalah Allah itu berada depan mata kita, supaya kita merasa bahawa kekuatan-kekuatan hanyalah paling dekat untuk sampai kepada kita dari Allah. Sebab itu dipesankan Rasulullah, pertolongan Allah sangat dekat. Jadi kalau itu yang menjadi kekuatan, maka dia akan merasa bahawa hidup ini tidak ada yang sempit, luas semua. Okay, luas, nak rasa luas tu yang susah. Kita tahu rasa sempit sebab kita membanding-banding. Kita membanding. Jangan banding, nasib kita tak sama dengan nasib orang. Mudah-mudahan menangis kita adalah menangis salafus salih, menangis kerana benar-benar mengharapkan bantuan, pertolongan, petunjuk, hidayah, sentuhan dari Allah, insya-Allah. Itu habis cerita nangis sebab nak membetulkan balik supaya orang dalam kemah tak menangis kerana sedih. Tak ada orang bagi makan lauk nasi biryani. Bagi nasi putih je, lauk ikan je, goreng je. Ikan mahal lebih daripada ayam. Bagi orang bagi ayam. Balik yang goreng, yang goreng letih. Jangan. Setiap kali menatap makanan menangislah, ya Allah, aku tidak perlu belanja. Aku tak pergi pasar, aku tak masak, ya Allah.
Tapi dengan izinmu ya Allah, aku dapat makanan ini ya Allah. Menangis dapat bekalan. Ini yang kita kata menangis untuk terima kasih dengan Allah. Aku tak keluar satu sen pun, tapi ada orang hantar. Ada orang bagi. Allah gerakkan orang itu untuk bagi pada kita kerana rezekinya sudah ditakarkan oleh Allah. Tapi kalau masuk dah jadi dapat orang bagi free ni pun tak jumpa Allah juga. Adalah sia-sia Allah bagi penderitaan. Jadi saya pesan, Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita mudah. Jadi menangislah ya Allah. Aku tak banyak pahala ya Allah, tak banyak ibadah, tapi kau kesian ke aku, kau selamatkan aku, kau mudahkan aku. Aku tak kena banjir ya Allah. Rumah aku tak masuk air ya Allah. Ni menangis yang kita nak. Bukan menangis tak dapat bantuan. Okey. Tajuk yang kami bagikan pada itu habis kita nangis. Mudah-mudahan motivasinya mampu untuk menggugah jiwa. Ada soalan apa-apa nak tanya? Sebelum kita pindah tajuk ini. Ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada teruslah menangis dengan Allah untuk mencapai apa saja hajat yang kita hendakkan. Okey, tajuk yang dibekalkan kemarin ialah tanda-tanda orang yang meninggal husnul khatimah. Kita nak jumpa Allah. Tadi nak minta syurga Firdaus. Dan sebelum syurga Firdaus, kita harus ambil kira bahawa kita harus bersedia dari sini. Okay, kita dijanjikan siapa saja yang mati husnul khatimah adalah mereka yang akan terus layak masuk syurga. Kalau tadi sebab itu kita nak kena kait kehidupan. Bagaimana hidup yang kita lalui supaya kita benar-benar bersedia. Bukan sampai bawah tanah tapi masih di atas tanah. Masih di atas tanah dan masih berusaha mati-matian untuk memburu namanya husnul khatimah. Untuk itu kita belajar dulu apa tanda-tanda kematian. Kematian yang dalam bentuk husnul khatimah berdasarkan pada Al-Quran dan juga hadis. Dengan waktu yang ada. Sebab kita ada 24 tanda taklah, 25 tanda. 25 kematian. Kita laju-laju sikitlah insya-Allah supaya dia habis. Dan kita faktanya tidak terlalu berat, maka umi ambilkan apa yang dari Al-Quran dan apa yang dari hadis satu-satu untuk sebagai contoh. Okey. Maka kita katakan kematian ini merupakan apa? Syariat, peraturan. Sudah dituliskan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan syariat. Okey. Zat yang maha bijaksana telah menjadikan tanda-tanda nyata. Ini kerja Allah bukan kerja kita. Tanda-tanda nyata yang menunjukkan kepada husnul khatimah. Allah menuliskannya bagi kita kerana fadilat dan kurnianya. Apa kurniaannya? Syurga. Betul? Siapa saja yang mati dalam salah satu tanda tersebut, maka hal itu menunjukkan menjadi berita gembira baginya. Okay? Sesungguhnya berita apa yang paling menggembirakan? Mati dalam husnul khatimah. Jadi kita kena tahu mati yang macam mana. Sebab sudah melebar luas kata siapa yang mati masa COVID-19 mati husnul khatimah. Pertama dia mesti jadi dulu hamba Allah yang taat. Seorang mukmin yang sungguh-sungguh merasa dekat dengan Allah, mentaati perintah Allah dan akhirnya menjadi merasakan bahawa Allah adalah matlamat hidupnya. Bukan semua orang, makanya pilihan. Okay? Kalau yang mengikut ini ambil daripada Ensiklopedia Kiamat yang ditulis oleh Syekh Al-Misri. Okay? Bukunya besar, tapi tak larat bawa berat. Macam buku apa Imam Ghazali tu. Besar. Maka kita kata pertama tandanya apa? Mampu mengucapkan 2 kalimah syahadah. Okey. Di saat kematian. Maknanya sepanjang sakratul maut itu yang keluar dari bibirnya hanyalah la ilaha illallah. Macam mana nak dapat itu? Kalau masa hidup, masa sehat tak pernah praktis. Tak pernah sebut, tak pernah zikir dengan ayat ini. Sebab itu kita katakan sabda Rasulullah, hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud, siapa yang akhir katanya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, maka dia masuk syurga.
Bermakna di lidah kita ketika hidup tak putus dengan kalimah ini. Sebab itu kalau kamu rasa bertuhan, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Supaya lidah itu sangat fluent, sangat senang untuk mengucapkan. Ini yang nak diketahui oleh mereka yang kita kata menghadapi mereka yang sudah sakratul maut. Selagi dia boleh bercakap, selagi dia boleh mengikut apa kita cakap, maknanya ajarkan dulu la ilaha illallah. Dan lepas itu kalau boleh jangan ajak dia bercakap lagi. Kalau dia dah diam, jangan goyang-goyang lagi. Ayah. Ada orang datang lah, itulah, inilah. Kita jangan. Ini yang kena belajar. Bagaimana menghadapi saat-saat sakratul maut. Sebab itu Allah mahwin alaina fi sakratul maut. Itu mesti lancar jadi darah, jadi daging. Ya Allah, mudahkan aku melalui sakratul maut. Satu daripada proses mudah, pertama tak lama. Tak lama sakratul maut. Ada orang seminggu, ada orang 3 hari, ada orang 5 hari, ada orang sekejap sanda pun jalan terus. Contoh. Kita minta dimudahkan sakratul maut dan kita nak satu daripada proses yang Allah bagi mudah ialah mampu menyebut la ilaha illallah. Ini kekuatan, okey? Kemudian kita kata itu yang kita ambil yang pertama. Tadi maknanya kita mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka sepanjang kita sakit, sepanjang kita sihat, sepanjang kita hidup, kalimah ini sudah lancar selancar-lancarnya. Tidak pernah lekang dalam lidah, dalam ingatan, dan tidak pernah lepa, kata orang Perak. Tak ada peruang yang tidak kita menyebut ucapan ini. Maka zikir paling baik, paling besar, paling penting adalah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kita kata mati dalam keadaan keningnya berkeringat. Okay, kening ni atas ni, atas dia apa kita kata bulu kening. Maknanya kita kata berkeringat artinya dia berpeluh-peluh kecil. Sebaik saja habis nafasnya, peluh-peluh itu muncul. Okey. Maka kita katakan kalau katalah apa yang berkatakan oleh Rasulullah, hadis riwayat Ahmad dan Hakim, kematian seorang mukmin dengan berkeringat di kening itu menandakan kematian husnul khotimah. Itu yang kedua. Yang ketiga, okay, mati di malam Jumaat atau siang harinya. Malam Jumaat maknanya hari Khamis. Okay. Jadi kalau boleh kita dari hari ini berdoa dengan Allah, ya Allah, matikan aku pada malam Jumaat atau hari Jumaat. Ini salah satu doa yang kita nak kena angkat. Kita nak doa hari-hari. Kalau ini kita dah belajar, kita dah tahu ya Allah Tuhanku, kita boleh minta. Okey. Sesuai sabda Rasulullah, okey. Tidaklah seorang mukmin meninggal pada hari Jumaat atau malam Jumaat kecuali Allah melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Bila selesai atau selamat dari siksa kubur, maknanya perjalanan ke akhiratnya lebih mudah. Kiraannya mudah, soal jawabnya mudah, dan pasti melangkah ke syurganya juga mudah, lintas titi juga mudah. Itu petanda awal orang yang nak mudah melalui alam akhiratnya, apabila alam kuburnya mudah. Ni kekuatan yang kita nak. Maka baik itu kita kata, ya Allah ya Tuhanku, mudahkan urusan, jadikan liang lahat aku satu daripada taman-taman syurga, bukan satu daripada lubang-lubang neraka. Jangan diingat sekali-sekala, kerana mati sangat dekat. Mati sangat dekat. Jangan nak hafal doa besar-besar tapi kita tak faham. Kerana kekuatan hati kita kepada doa yang kita faham maknanya. Okay? Itu sebab itu kita buka buku-buku doa yang makbulah, doa yang mustajab. Tak panjang. 2 baris, 3 baris, 2 baris, 3 baris. Untuk mudah kita ingat. Tadi dah kata malam Jumaat atau hari Jumaat. Itu kekuatan. Keempat, mati syahid di medan perang. Ini kita dah sangat maklum lah. Mati syahid di medan perang, janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ini panjang hadisnya atau ayat Quran ahli Al-Imran ayat 169 dan hingga ayat 171. Okey, mereka bergirang hati dengan nikmat dan kurnia
dari yang maha besar dari Allah, dan bahawa Allah tidak mensia-siakan pahala-pahala orang yang beriman. Mati syahid. Tapi ingat juga kalau kita membaca, 3 orang pertama yang masuk ke neraka bukan orang yang berjudi, bukan orang berzina, bukan orang yang buat bunuh orang, tetapi pertama adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, berperang, mati, yang berdarah, tetapi salah niat. Okay? Dia boleh berjuang tapi salah niat, mati untuk dikata pahlawan, juara dan sebagainya. Yang kedua, orang yang banyak bersedekah, sedekah melimpah segunung Uhud kita kata, tetapi niatnya untuk digelar sebagai pemurah, ini juga tercampak langsung ke neraka. Yang ketiga, orang yang mengajar untuk dirasa diri yang paling hebat, ini juga di antara mereka. Bukan orang miskin, bukan orang yang buat dosa besar, tapi dosa-dosa yang kadang-kadang kita kata tak nampak dosa tapi akhirnya tercampak. Okay, ini kita kata yang kena ya. Jadi mati syahid ke tak syahid, maknanya bantung balik pada niat. Ini kita nak ingat. Okey. Maka kita kata yang mati syahid di jalan Allah, kalau kita tengok sabda Rasulullah, bagi seorang yang mati syahid di sisi Allah itu ada 7 perkara. Mati syahid. Okey. Kita ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ke syahid dunia tak payah tukar kain kapan, pakai je dengan apa yang dia ada. Tapi syahid akhirat kita kena lalu juga proses biasa. Okey. Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah itu ada 7 perkara. Okey, apa sebab kita kata mati syahid itu diburu sangat-sangat? Pertama, dia ampun dosanya sejak mula pertama darahnya tumpah. Okey, dia menyaksikan tempat duduknya di syurga. Ya Allah, dia ampun tampak syurga, tempat duduknya. Dia mengenakan perhiasan iman. Perhiasan iman pastinya bukan hanya perhiasan maidani, baju cantik, sutera dan sebagainya, tapi adalah kemewahan-kemewahan yang Allah sediakan. Dia mempersunting 72 bidadari. Buat Allah, di dunia ni 2 pun pensan, tapi di sana kita dapat 72 pada yang mati syahid. Kemudian dihindarkan dari azab kubur, maknanya mereka selesai azab kuburnya. Kemudian diselamatkan saat kejutan yang dahsyat, artinya kiamat, ketika mereka di alam barzah. Disematkan di atas kepalanya mahkota kebesaran dari batu-batu mulia, lebih baik dari dunia dan isinya. Dan dia mendapat syafaat, dapat memberi syafaat 70 orang keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Maknanya anak-anak kita ataupun orang-orang keluarga kita yang mati syahid boleh memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya. Jadi semak balik keluarga kita, berapa orang yang kita rapat. Orang nak bagi syafaat ni pada orang yang dia sayang, kepada orang yang dia benci. Pada dia sayang, kita anak cucu dah selesai dah. Ya, so lagi mak saudara, pak saudara, oh itu jauh dah. Sibuk nak PKP tak payah pergi lah. 70, tolong bilang dalam dengan jari kita, aku ada tak rapat dengan 70 daripada saudara aku ni. Masuk tak aku ni saudara yang diberi perhatian, yang sayang ke apa ke? Kita ambil berat tak pasal saudara? Kita ambil berat tak pasal anak saudara? Kita ambil berat ke pasal mak saudara? Jangan main-main. Anak hari ni tak kenal semua. Dia kena iPad dapat je. Okay. Nak singgah mak macik, Allah tak payah lah, letih, lambat, yang. Okay. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Kemudian kita katakan yang kelima. Okay, sebenarnya keenam, keempat. Ini tadi yang 7 hadiah yang Allah bekalkan kepada mereka yang mati syahid. Okay. Kita tadi apa yang ada pada mati syahid. Sekarang kita sambung balik pada yang mati husnul khatimah. Banyak menuk ceritanya pun. Sekejap ya, sekejap hidup ya. Okey. Yang kelima, yang terjatuh dari binatang di jalan Allah. Jatuh dari binatang, kalau orang dulu kata dia berniaga pakai kuda dan unta. Dalam perjalanan yang kita katakan di jalan Allah cari rezeki, jalan Allah berniaga, jalan Allah perang, jalan Allah tolong orang, jalan Allah buat kebaikan, jalan Allah. Okey. Jadi maknanya kau jatuh di atas binatang.
Kita gagau kata orang yang bela gajah duduk taman negara ke apa ke benda tu, itu sebahagian daripada ibadah lah juga tu. Okey. Kemudian yang terbanting dari atas unta, kalau dia naik unta ataupun naik kuda misalnya. Okey. Dan yang disengat binatang berbisa di jalan Allah. Disengat binatang bisa di jalan Allah terus mati. Jadi kalau kita kata disengat, maknanya binatang bisa tu mungkin jadi lipan, boleh jadi ular, boleh jadi apa benda lah yang dan terus meninggal. Dari Utbah bin Amir, dia berkata Rasulullah pernah bersabda, hadis riwayat An-Nasa'i, siapa yang terjatuh dari binatangnya maka dia mati syahid. Kemudian yang ke-6, yang sebenarnya huraiannya panjang tapi kita ambil sebab-sebab supaya kita nak jelas. Ketika 6, siapa yang meminta kesyahidan kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan mati dalam keadaan itu. Ini contoh besarnya lah Sayyidina Umar. Mati-matian, maknanya kita boleh minta mati syahid. Orang yang meminta syahid kepada Allah. Sayyidina Umar bila dia bercakap dengan sahabat-sahabat, dia kata, ya Allah, aku nak minta syahid tapi naknya di Mekah, di Madinah. Sahabat kata apa? Ya Amirul Mukminin, kita tak perang di mana Madinah, macam mana nak minta syahid? Kamu tak pergi perang, macam mana nak minta syahid? Ini contoh. Akhirnya dia memang dapat syahid dan memang di Madinah. Jadi kita kata sabda Rasulullah, hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dengan Tirmizi, siapa yang meminta kesyahidan, syahid kepada Allah secara sungguh-sungguh, tengah sihat ni minta, maka Allah mengangkatnya ke darjat para syuhada sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Sayyidina Umar mati ditikam di masjid dan juga meninggal di tempat tidur juga 3 hari selepas itu. Ini kekuatan. Bermakna siapa layak dapat husnul khatimah? Orang mukmin yang berdoa tanpa henti dan bersungguh-sungguh untuk mati syahid. Sebab itu ya Allah, ya Tuhanku, akhirkan umurku ini ya Allah dengan husnul khatimah sebagaimana Engkau mengakhiri umur para nabimu. Artinya kita boleh minta, ya Allah, kurniakan aku dengan husnul khatimah sebagaimana Engkau mematikan para walimu. Minta sungguh-sungguh. Boleh dapat. Kemudian siapa yang meminta kepada Allah akan terbunuh di jalannya secara tulus dari lubuk hatinya, maka Allah akan memberinya pahala syahid sekalipun dia mati di tempat tidurnya. Ada contoh seorang badui, Arab badui yang masuk Islam, yang akhirnya ikut perang dengan Rasulullah. Dan perang yang pertama dia tak mati, maka dapat ghanimah, dia tak nak terima ghanimah. Aku masuk Islam nak berjuang bersamamu bukan kerana hadiah ini. Dia pulang balik ghanimah tu kepada Rasulullah. Aku besok nak mati, pedangnya tertikam di leher ini. Ditunjuk tempat Rasulullah. Pada Rasulullah, aku nak mati, panahnya terpacak kat leher aku ni. Maka masuk perang yang kedua. Tu nak menunjukkan orang yang benar-benar berpegang pada janjinya, berkata paling benar dengan Allah. Dia tak ambil hadiah. Dia bagi tahu dengan Rasulullah, aku nak mati syahid. Ikut sekali lagi berperang dan didapati benar. Panah yang terpacak betul-betul di tempat yang dia tunjuk. Maka Nabi kata, nak satu contoh manusia paling benar dengan niatnya, menjaga benar-benar niatnya, maka dia dapat apa yang dia niatkan. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Itu ketika itu Nabi memang menjadikan dia sebagai bukti besar apa yang dikatakan benar itu. Ini insya-Allah kalau ada ruang dan kesempatan kita bercakap pasal benar pula. Itu kita kata boleh minta, maka tolong ambil kira kita boleh minta siapa pun, asal saja dia adalah hamba Allah yang benar-benar taat. Mati kerana mabuk laut dan tenggelam.
Berapa orang dah mati dalam banjir? Semalam kata 18, ada 25, 20. Banyaklah juga. Okey. Tengok orang. Ada yang satu sebab mati sebab dia terjun saja nak rasa-rasa dalam ke tak, terus lepas terus. Ada yang nak uji arus laju ke tak, tenggelam terus. Tapi cara hidupnya macam mana? Kalau cara hidupnya memang mentaati Allah, insya-Allah Allah angkat dia sebagai mati lemas dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau maknanya niat nak menyelamatkan apa-apakah itu, maknanya berjuang untuk tolong pindah ke dan sebagainya, ataupun jatuh secara tak disengajakan dan sebagainya, dan dia memang orang beriman, orang yang taat dengan Allah, insya-Allah. Okey. Yang ketujuh, minta maaf. Ke-8. Mati mabuk laut dan tenggelam, okey? Sabda Rasulullah kata orang yang mati kerana mabuk laut yang muntah-muntah mendapat 1 pahala syahid, dan yang tenggelam mendapat 2 pahala syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-8. Okey. Mati siapa yang dijadikan mangsa oleh binatang buas. Kalau dulu-dulu orang berburu kan, kita tak tahulah ada lagi binatang buas. Binatang buas ini bukanlah dalam bentuk binatang aja. Kita sekarang dah lebih buas dari binatang buas. Okey, kita dah jadi lebih singa daripada singa yang sebenar. Ompak orang punya, ambil orang punya, rampas orang punya, zalim orang tu, zalim orang ni. Betul? Itu yang kita takut. Maka kita kata binatang buas ini dalam, kalau Allah punya quotation kita tak tahu, tapi kita biasa binatang buas yang kita tahulah. Okay, tetapi kita kata ada binatang manusia yang sudah menjadi lebih buas dari binatang buas. Okay, itu pun masalah juga tu. Daripada Ibnu Qarni dari Rabi Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah pernah bersabda, tertikam. Okay, kalau tertikam kena wabak taun. Kita ada wabak apa? COVID-19. Ini taun COVID-19, semua SARS semua itu tu geng-geng lah tu. Okay. Dan darah yang dialirkan sia-sia tanpa pembalasan. Artinya orang yang mati terbunuh tidak dituntut untuk diambil keadilan oleh keluarga. Dimangsa binatang buas, tenggelam, terbakar, sakit perut dan radang selaput dada merupakan syahid. Ini banyak. Siapa pernah sakit perut? Hati-hati ya Allah, kalau sakit perut ini menyebabkan aku mati, ya Allah aku redha. Jangan mati-mati sakit perut je. Loh, itu letih juga tu. Ini Nabi bagi tahu kat kita. Tapi dengan syarat kita sekali lagi orang yang sangat mentaati Allah. Yang ke-9. Ini yang lagi yang yang kita rasa boleh dapat kot lah kalau doa kan. Ke-9, tersedak air lalu mati. Minum-minum tersedak. Hari ni orang dah minum pakai tumbler sebesar-besarnya. Tak, ini pun kecil ni. Botol besar tu. Itu chances mati tersedak tu memang besar. Oleh itu jangan biarkan anak minum dari tumbler sebesar-besarnya. Aku nak mati syahid sebab itu pakai. Pakai letih juga kita kan. Jadi tersedak air tempat kampung mi ada orang mati tertelan dodol lembik tu. Sangkut kat tekak mati juga. Okay. Itu pun kita harap dia tersedak lah juga, sangkut dekat tekak kan. Okey. Yang ke-10, ya Allahu Akbar. Memegang teguh agama saat fitnah terjadi. Apa maksudnya? Sekarang kita fitnah banyak tak? Kita sudah berada di zaman fitnah. Okey. Yang nak ubah hukum, yang nak ubah peraturan, yang bagi petua gila-gila, yang mengajar entah pakai kitab mana, yang bercakap tak tahu asas. Letih kita weh. Tak tahu siapa benar sekarang. Siapa yang paling benar yang awak nak kita nampak? Tak ada. Dah tak nampak. Siapa paling jujur? Siapa paling baik? Kita tak boleh nak tunjuk dah ini pimpin bagus, ini tak bagus, ini boleh, ini pandai tak pandai, ini tak boleh dah. Apa sebab? Zaman fitnah merupakan zaman di mana kita sudah tak dapat beza laki-laki perempuan. Betul atau tidak? Tengok dari belakang macam perempuan tapi lelaki, dari depan macam lelaki tapi perempuan. Betul atau tidak? Kita sudah tak dapat beza yang mana ada riba, yang mana tak ada riba. Kita sudah tak dapat beza, kita tak dapat lari dah.
Okey, ini kita kata zaman fitnah. Tetapi kalau dia memegang teguh imannya, okey, pegang teguh agamanya, ikut perintah agamanya atas keadaan apapun. Okey, ini yang kita kata ke zaman fitnah. Tak kena banjir, tetap solat. Pusing kok mana pun solat. Pusing kok mana pun baca Quran. Pusing kok mana pun syukur. Kurang kok mana pun, penderitaan kok mana pun, Allah nombor satu. Atas semak mana pun, atas kotak mana pun, solat tak ada masalah. Kerana zaman Nabi semua bumi adalah berkah. Boleh hala ke mana pun. Kalau tak tahu kiblat, sekarang handphone banyak, tunjuk kiblat, betul? Namun dia tidak akan mudah-mudah untuk tinggalkan solat. Kita baru sakit sikit dah sakit gigi je dah tak solat. Contoh. Okey, mak kita kata memegang teguh agamanya ketika zaman fitnah, maknanya orang dah tak kisah agama dah. Jangan cakap pasal halal haram. Ni kan banjir. Apa dapat? Kira lah. Betul tak? Letih juga kita. Tak tengok lagi kotak-kotak makanannya. Halal ke tak? Tak sempat tengok. Lapar. Betul? Lapar saja mengalahkan kebanyakan keyakinan kita bertuhan. Ini masalah besar. Sedangkan Nabi kata apa? Kalau kamu tak dapat yang halal, lebih baik kamu berpuasa. Kita dah tala je, yang penting makan dulu. Kan beza tu. Maka orang yang sekarang dalam fitnah ni adalah orang yang mangsa banjir, bangsa sakit, bangsa COVID-19, apa sajalah keadaan yang mana menggugah keyakinan tetapi dia tetap berpegang teguh. Ini juga dikatakan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya di belakangmu ada zaman kesabaran. Yang berpegang teguh pada hari itu mendapat pahala 50 dari pahala kalian. Hadis riwayat Tabrani. Maknanya kita kata sabar tadi di mana? Di belakang kita. Ni sekarang tengah dalam keadaan kita diuji. Sabarnya di mana? Ke depan ke belakang? Ke depan. Maknanya kita pasti bila lepas ujian mesti ada bantuan dari Allah. Betul? Allah tak biarkan kita sepanjang hidup. Tak. Kalau kita merasa Allah maha dekat, Allah maha tahu, Allah maha bijaksana, Allah maha kaya, Allah maha pemudah, Allah maha baik, kitalah manusia paling tenteram. Allah maha baik. Yang dibagi ni baik. Sebab kita masih dibagi terus hidup. Terus hidup tu baik, masih dapat taubat. Okey, ini kekuatan. Maka kita katakan, siapa yang memegang teguh agama ketika dalam kesulitan ini, dalam fitnah ini, dia kalau matinya mati syahid. Okey. Ke-11, orang yang tergelincir dari puncak gunung. Tergelincir puncak gunung, dia buat apa di puncak gunung itu? Nak cari apa, nak buat apa, nak dakwah. Kalau pakai seluar katuk sependek, dia pakai saksi-saksa ni, jatuh tergolek-golek itu minta maaf banyak lah. Okay, artinya pegang balik orang yang taat dengan perintah Allah. Kebanyakan hikers kita ni nak ikut pakaian orang-orang barat. Dia tak nak ikut cara kita. Sebab itu orang Sokan banyak lepas semuanya aurat. Sebab apa? Macam mana lari kalau suruh panjang, mesti suruh pendek baru laju. Siapa kata? Betul? Mesti pakai baju ketat, seluar ketat baru boleh lari. Ya Allah, tak menghalang angin. Aku yang nak buat dia menang siapa? Di situlah yang kita cuai je. Sebab kita kata kita bersokan akidah cabut. Maknanya dalam apa keadaan pun kita sekali lagi gagal mempertahankan kekuatan, terutama masa kelam kabut. Sebab itu kita kata coronavirus, ramai orang tak percaya itu datangnya dari Allah. Ramai orang tidak merasa, sebab itu mereka tidak kembali. Senang sikit je, sesemua biasa je, batuk biasa je. Allah. Yang lagi sakit ini konspirasi ni. Orang-orang Yahudi, orang itu, orang ini nak menguasai, nak kecil kepada dunia. Letih weh. Kalau pun dapat data-data itu, tolong letak data paling atasnya apa? Allah bagi. Lepas tu nak percaya data bawah tu terpulang kamu lah. Orang ni kata tak ada virus, orang ni kata bukan virus, yang kata bukan itu, bukan. Pening. Sebab itu Yahudi sangat pandai memening kepala kita hingga putus hubungan kita dengan Allah. Ni nombor satu. Syaitan paling besar, iblis paling besar.
Tak boleh lapar ni, tak boleh lekang ni. Buka mata, pegang. Tengok status dulu. Betul? Nak zikir, tengok dulu ini dulu apa tadi bunyi tok tek tengah solat. Tengah solat dengar bunyi tok tek WhatsApp masuk. Contoh, anak kita terus banyak jadi mangsa ini. Jadi kalau mak ayah yang gagal untuk mengawal ini, anak dia sangat terdedah kepada perkara-perkara yang jauh dari Allah. Sebab isinya tak ada yang mendekatkan Allah. Kalau pada Quran dalam ini, tapi bila WhatsApp masuk, apa jadi Quran? Berganti. Bila call masuk, apa lagi jadi pada Quran? Berganti. Ya, ini contoh. Peganglah pada mushafnya. Jangan pegang Quran dari sini. Boleh? Maka kita kata yang pegang teguh. Kita pegang teguh ke tak? Tanda orang yang pegang teguh, pertama dia yakin seyakin-yakinnya, dan dia redha dengan apa yang Allah bagi. Okay, dia tidak mengeluh, tak sakit hati, tak bengkak, tidak binju, tidak merasa dia paling malang, tidak merasa Allah tak sayang dia, tidak merasa dia paling hina, paling itu, tak ada. Okey, yang ke-11. Yang ke-12, ya Allah. Yang berjaga-jaga dalam medan perang. Okey. Jadi perangnya perang air kemarin, maknanya ramailah orang-orang yang menjaga jalan-jalan, jangan masuk, jangan itu, jangan ini, betul? Jadi ini kalau kata zaman perang, maknanya orang yang berjaga tengah malam supaya dalam proses berperang, malam orang tak berperang. Makanya kita kata yang menjaga kemahnya, menjaga senjatanya, menjaga segala benda. Orang yang berjaga-jaga dalam medan perang 1 hari 1 malam lebih baik dari puasa sebulan dan solat malamnya. Jika dia mati, maka amal yang sedang dia lakukan terus berlaku, diberikan kepadanya rezeki dan terhindar fitnah. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Sabda Nabi lagi, kita Abu Daud dan Tirmizi, setiap yang mati ditutup amal terakhirnya, kecuali orang-orang yang mati berjaga-jaga dalam perang di jalan Allah, kerana amalnya terus berkembang sampai hari kiamat dan terhindar dari fitnah kubur. Maknanya kita kata orang yang mati maka ibadahnya selesai, tapi orang yang berjuang dalam berjaga dalam peperangan maka pahalanya terus mengalir. Ke-13. Okey. Siapa yang menghadiri pemimpin-pemimpin yang melanggar perintah, lantas dia menyuruh melakukan kebajikan dan melarangnya dari melakukan kemungkaran, kemudian dia terbunuh. Artinya nak membetulkan pemimpin. Siapa berani? Siapa nak cakap ni salah, ini betul? Ni yang kita takut. Okey. Penghulu para syahid, sabda Rasulullah, hadis riwayat Hakim dan Ad-Diya. Penghulu para syahid adalah Hamzah bin Abu Muttalib, dan orang yang menghadap pemimpin lacut atau pemimpin yang melanggar perintah, lantas dia menyuruhnya melakukan kebaikan dan melarangnya melakukan kemungkaran, namun dia dibunuh olehnya. Ada maklumatnya, ada pemimpin yang tak berkenan kalau dia diberitakan, dibetulkan, maka orang tu diusahakan untuk dilucutkan jawatannya, untuk dihilangkan kuasanya. Itu kata dibunuh. Zaman sekarang bunuh bukan pakai tembak lagi dah. Ditukar lantah ke mana-mana, dia buangkan jawatannya, dia macam-macam kan, di segala bala yang kita kata dizalimi. Kemudian itu juga dianggap mati syahid. Mati maknanya dengan ini kes cerita rasuah. Doktor saya dah dapat 3 kali dah peluru. Dihantar peluru kerana buat baik je. Okay. Dia nak buat baik je. Okay, dia syarikat itu mengusahakan sembelih cara halal pakai mesin-mesin ni lah, kerana dia dapat kontrak sembelih daging kurban daripada negara Turki. Kami nak buat pusat sembelihan halal ini, doktor. Saya sendiri dapat 3 biji peluru dah. Kalau bukan kerana Allah rasanya tak jadi. Contoh. Artinya bagi peluru maksudnya apa? Nak bunuh, ugut. Supaya dia kata syukur alhamdulillah, dengan keyakinan sahabat, doa-doa dari mak ayah dan sebagainya, kami mampu untuk menyelesaikan projek. Ya Allah, mereka kata. Okey. Mati yang ke-14. Mati dalam keadaan mengerjakan amal baik. Okey, sekarang tengah duduk-duduk sandar mati. Ya Allah, amal baik tak? Pergi kuliah, amal baik. Okay, Nabi bersabda, hadis riwayat Al-Bazzar dan juga Ahmad, siapa yang ditutup ajalnya dengan berpuasa sehari, maka dia masuk syurga.
Ya Allah, esok hari Khamis siapa nak puasa? Artinya Isnin Khamis. Artinya berpuasa jumpa satu daripada modal paling besar. Mati ketika berpuasa. Sebab itu Rasulullah aku puasa Isnin Khamis. Kerana hari Isnin aku dilahirkan, hari Khamis doa segala ibadah diangkat. Jadi kalau belum lagi membiasakan diri, muda lagi, lambat lagi, ya dah tua boleh lah. Kami ni muda lagi, banyak nak makan lagi. Selera besar lagi, ya dah makan semua baru puasa. Ya Rabbi, mi bila dengar macam tu, subhanallah. Okay. Sebab ada ini anak doa asrama lah. Jom mak esok mak nak puasa, dia kata. Allah, kita kat asrama tu mati berkurung, balik rumah suruh puasa pula. Allah. Mak lah puasa dulu, umur dah lama dah. Kami ni baru nak rasa. Itu yang akidah yang dah pecah tu. Tak rasa lagi dah puasa itu sebagai satu kekuatan. Okay. Kemudian kita katakan nombor 15. 15. Aduh, ni dia nombor 15 Okey. Orang yang membaca kalimah ke waktu sakit, apa doa yang dibaca? Orang yang membaca doa 40 kali di waktu sakit. Doa siapa? Doa Nabi Yunus. Ketika dia sakit, dia membaca doa Nabi Yunus kemudian mati. Okey, bahawa tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa kali? 40 kali. Jadi kalau ditakdirkan demam, sakit, duduk bersila ataupun baring, rasa letih penuh badannya, tak tentu hala ni, baring bacalah tu 40 kali. Kalau ditakdirkan mati, ketika itu dianggap sebagai mati syahid. Okey. Nabi bersabda, siapa saja dari Muslim yang berdoa dengan doa ini di waktu sakitnya sebanyak 40 kali, lalu dia mati dalam sakitnya itu, maka dia diberi pahala syahid. Namun jika dia sembuh, maka dia dalam keadaan dosa yang terampun. Ini kekuatan. Kalau sakit terbawa dia sihat, dosanya diampun. Kalau sakit terbawa dia mati, dia dapat mati syahid. Ke-16, mati kerana penyakit. Wabak penyakit, Nabi bersabda, hadis riwayat Al-Bukhari, wabak penyakit merupakan syahid bagi setiap mukmin, Muslim. Ini yang tinggal. Jangan ambil sekerat. Setiap yang mati dalam wabak, syahid dah. Ini kita bagi setiap Muslim, bagi setiap mukmin, setiap orang yang dekat dengan Allah. Okey, hadis riwayat Bukhari. Okey, kemudian yang ke-17. Alamak, tak lepas agak yang. Mati kerana terkena keruntuhan. Ini banjir runtuh. Ada yang mati kena runtuh? Tak ada kan? Kalau di Aceh dulu banyaklah sebab rumah runtuh sederap. Orang masih ada di dalam. Sama juga di Palu. Di Palu sebab rumah tu jatuh, tanah runtuh, macam lekuk macam tu. Rumah tu hanya masuk sekali dengan orang-orangnya sekali. Tak dapat nak gamit-gamit dah. Okey, itu kekuatan. Sebab itu masa nak tarik balik dengan jentolak, tak dapat dah bercerai-cerai sebab sampai bawah dia macam blender. Bawah bumi itu dia macam blender, maka yang di dalam terus jadi dapat tangan saja, dapat kaki, akhirnya sedih tak payah korek. Maka satu kawasan perumahan, macam kita kata satu Subang Jaya ni, sekali jalan dan tak dapat nak bantu dah. Jadi dia gazetkan tanah perkuburan. Luas, sangat luas. Okay, kalau pergi Kedah macam sawah, nampak sayup je. Mi kata, ya Allah, luasnya, yang tenggelamnya, banyaknya rumahnya. Kawasan satu yang melawat tu satu kawasan perumahan. Bayangkan. Sama juga dengan tanah bergerak tu. Kebun aku patut sini, tiba-tiba dah ke sana. Contoh, maknanya terkeping ni turun. Dia jalan macam tu. Takut ya. Okey, yang ke 18, mati kerana sakit perut. Ini yang sebagai penyakit perut, selaras dengan sabda Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Dan siapa yang mati kerana sakit perut, maka dia syahid. Tolong jaga ibadah, mati sakit perut je. Jangan ambil mudah sakit perut, kerana dia boleh menjadi sebab kematian. Yang ke-19, wanita yang meninggal pada saat nifas kerana anaknya. Okey.
Nabi bersabda, apa yang diperoleh dari tempat tidurnya? Lalu bertanya, tahukah kamu para syahid dari umatku? Mereka menjawab, terbunuhnya Muslim adalah dalam keadaan syahid. Syahid kerana nifas kerana anaknya, maknanya kita kata bersalin ke, mati masa bersalin, mati selepas bersalin. Sebab nifas tu masih ada yang sakit tapi 2-3 hari lepas bersalin meninggal. Itu pun juga dikatakan syahid. Okey. Kemudian ke-20. Okey, minta maaf banyak. Last one, tak ada last one, sikit lagi. Kita buat mana yang sempat ya. Dah lebih dah. Saya risau takut orang ramai banyak kerja. Mati kerana terbakar dan mengidap radang selaput dada. Mati terbakar. Jadi jangan takut terbakar, tapi jangan tak lari pula. Kami belajar kata siapa mati terbakar syahid, aku nak duduk dalam rumah tak nak keluar. Sama juga orang yang banjir tak nak pindah. Pun satu hal juga, okey. Maka kita kata kalau mengikut Rasulullah, hadis riwayat Al-Hakim, para syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Seorang terserang wabak penyakit, itu syahid. Tenggelam, itu syahid. Mengidap radang selaput dada, itu syahid. Terbakar, itu syahid. Yang mati dalam keadaan terkena runtuhan juga syahid. Dan wanita yang mati kerana segumpal ataupun tumor, itu juga adalah syahid. Tumor ataupun kanser. Okay, maka ini di antara huraiannya lah. Tapi nak bagi tahunya terbakar itu syahid. Okey. Dengan syarat lagi sekali dia jadi hamba Allah. Kalau hamba syaitan hentikan. Okey. Kemudian mati demi membela agama, jiwa dan keluarga. Ini orang yang kena rompak, kena lanun, kena apa. Okey, artinya kita kata rumahnya kena pencuri, kena apa, artinya dia pertama dia mempertahankan. Sabda Rasulullah, siapa terbunuh, hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, maknanya siapa yang terbunuh demi membela hartanya, maka dia syahid. Jadi kalau orang perompak masuk rumah, tak payah usik-usik, you lantak yang ambil apa dan nak nyatakan kita selamat. Betul ke salah? Tidak mempertahankan harta. Okey. Siapa terbunuh demi membela keluarganya, maka dia juga syahid. Okey. Siapa yang terbunuh demi membela agamanya, maka dia juga syahid. Dan barang siapa terbunuh demi membela darahnya atau dirinya sendiri, maka dia juga adalah syahid. Maka kita tak boleh hidup mengalah. Tak apalah dia nak ambil apa-apa, asal kita selamat, udah le. Betul ke salah? Itu maknanya Tuhannya hilang. Dia terus mengalah terus. Okay? Sebab itu sampai kalau mengikut hadis sabda Rasulullah, hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Nabi Muhammad sabda, siapa terbunuh demi membela dirinya dari kezaliman terhadapnya, maka dia syahid. Artinya jangan orang biar ambil mudah dengan kita. Kita berjuang dulu, jangan terus mengalah. Contohnya ke-22, okey, last one. Mati kerana membela harta yang hendak dirampas. Ini cerita balik yang tadilah lebih kurang. Siapa terbunuh, sabda Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dan Bukhari, siapa terbunuh demi hartanya. Dengan riwayat lain, siapa dia kendaki hartanya secara tidak benar. Siapa yang dikendaki harta nak dirampas tidak benar, lalu dia melawan lantas sebunuh, maka dia juga syahid. 23 mati berperang jalan Allah, semua orang tahu. 24 mati mengidap penyakit paru-paru. Apa penyakit paru-paru? Coronavirus serang apa? Serang paru-paru. Nabi Allah dah tahu dah bahawa coronavirus akan datang, artinya tidak ada yang diserang kecuali paru-paru. Maka dikata sabda Rasulullah, hadis riwayat Al-Haythami, berterbunuh di jalan Allah itu syahid. Mati saat nifas itu syahid, terbakar itu syahid, tenggelam itu syahid, sakit paru-paru itu syahid, dan sakit perut itu syahid. Maknanya diulang balik yang bawah tadi. Dan yang akhir sekali mati di Madinah Munawwarah. Yang terakhir, okey, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi daripada Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah bersabda, siapa saja yang berkuasa atau sempat mati di Madinah, maka layaknya dia mati di sana, kerana aku akan memberi syafaat bagi siapa yang meninggal di sana. Tapi kita tak boleh niat aku nak buat umrah nak mati, salah niat umrahnya. Mati pilihan Allah. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita kata siapa yang mati di Madinah, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ini tadi kita dah baca kan. Maka sekali ini di antara yang kita perlu tahu, yang mana kita mampu capai. Okay? Jadi sekali lagi dengan waktu yang ada, minta maaf banyak, lebih 10 minit daripada
Puan Salwa minta pukul 11.30, tapi nak ngabih juga supaya semua tahu kita berhak untuk dapat mati syahid atau husnul khatimah dengan cara-cara yang sudah kita berikan tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalla wajhika. Sultani, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang maha dekat, ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha baik, ya Allah, kami mendatangkan di rumahmu ini, ya Allah, memohon belas ihsanmu, ya Allah, memohon kasih sayangmu, ya Allah, memohon petunjuk dan hidayahmu, ya Allah, agar kami mampu menjalani kehidupan ini terus dengan berpegang teguh kepadamu, mengikut perintahmu, mentaatimu, ya Allah. Jangan bagi kami cuai dengan dugaan-dugaan ini, ya Allah. Jangan kami sombong dengan ujian ini, ya Allah. Jangan kami putus asa dengan ujian-ujian ini, ya Allah. Sesungguhnya ujian ini adalah sebagai tanda untuk kepada kami bahawa Engkau sangat mencintai kami. Adalah merupakan panggilan-panggilan untuk kami dekat balik kepadamu, ya Allah, untuk membaiki balik kesilapan-kesilapan masa lalu kami, ya Allah. Maka sekali bukakanlah hati kami, minda kami, perasaan kami, dan angkatlah ringankanlah tubuh badan kami, ya Allah, untuk terus kembali mentaatimu, ya Allah, untuk mensyukuri segala apa yang Kau kurniakan, ya Allah. Sama ada yang kami suka atau yang kami benci, ya Allah, yang membuat kami bahagia atau membuat kami menderita, ya Allah. Kuatkan hati kami, kukuhkan iman kami, luruskan keyakinan kami, ya Allah. Jadikan hati kami hati yang paling banyak bersyukur, ya Allah, agar kami mampu melalui ujian-ujianmu ini. Dan angkatlah kami dalam keadaan terus beriman. Andai kami dimatikan, ya Allah, matikan kami dalam keadaan menyebut namamu, ya Allah. Matikan kami dengan cara-cara yang terbaik, ya Allah. Sesungguh kami mengharapkan husnul khatimah sebagai hadiah darimu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.